Berikutnya dipersilakan Menteri di Kementerian Ladang dan Komoditi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin merafak sembah menjunjung kasih dan tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong atas pelantikan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang baru. Semoga Malaysia akan terus makmur, cemerlang dan gemilang sepanjang tempoh di bawah naungan pemerintahan Baginda. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 7 ahli yang berhormat, iaitu Tangga Batu, Payung Besar, Tenum, Padang Terap, Sik, Temerloh dan Pasir Salak yang telah berbahas dan mengambil peluang menyatakan cadangan dan pandangan mereka melibatkan perkara-perkara yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Peladangan Komoditi semasa perbahasan usul menjunjung kasih di Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Tangga Batu telah membangkitkan 3 isu berkaitan sektor sawit, iaitu pengeluaran yang semakin menurun, kos pengeluaran dan penanaman semula yang semakin meningkat, dan isu mengenai nilai ambang atau threshold dan juga kadar levy keuntungan luar biasa windfall profit tax yang dikenakan terhadap penjualan minyak sawit. Pengeluaran minyak sawit mentah untuk pengetahuan yang berhormat, kadar penanaman semula, dia ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa pengeluaran sawit Malaysia rendah. Adalah kerana pertama, kadar penanaman semula yang rendah. Kedua, kekurangan tenaga kerja. Ketiga, hasil buah sawit yang rendah akibat pengurusan ladang yang tidak efisien, khususnya yang melibatkan pekebun kecil. Dan yang keempat ialah tidak ada fokus kepada peningkatan hasil dan lebih menumpukan kepada pembukaan tanah baru atau untuk penanaman sawit. Saya ingin mengulas dari segi soal kadar penanaman semula yang rendah. Kalau kita lihat, kadar penanaman semula yang rendah akan menyebabkan banyak pokok kelapa sawit di ladang-ladang kita tua dan tidak produktif atau tidak menghasilkan buah yang banyak. Menurut amalan pengurusan yang baik, industri sawit kita patut melaksanakan penanaman semula pokok tua, iaitu yang lebih 25 tahun pada kadar 4% setiap tahun. Namun kadar penanaman semula kita dalam tempoh 2014 hingga 2023 agak rendah, on average 1.8% setiap tahun, iaitu estate berskala besar 2%, pekebun kecil 1%. Pada tahun 2023, 85% ataupun 480,000 hektar daripada jumlah keluasan tanaman sawit negara yang pokok-pokoknya berusia lebih daripada 25 tahun, 480,000 hektar. Ini merupakan peningkatan yang ketara daripada 56% pada tahun 2014. Jika keadaan ini berterusan, berdasarkan kepada 480,000 hektar, jika kita ambil tambahan pokok-pokok yang baru ini boleh menghasilkan tambahan 10 atau 15 tan per hektar, kita sudah kehilangan hampir 1 juta metrik tan CPO. Sebab kedua adalah juga kerana kekurangan tenaga kerja. Industri ini berdepan dengan masalah kekurangan buruh yang menjejaskan industri sawit. Isu ini bermula semasa pandemik COVID-19 di mana ramai pekerja-pekerja ladang telah pulang ke negara asal dan tidak kembali untuk bekerja. Buat masa ini, industri sawit kekurangan sekitar 40,000 orang penuai ataupun pekerja yang khusus untuk menuai buah-buah sawit ini. Dan mengambil kira 40,000 pekerja ini, dia kalau kita ambil secara purata 1 tan satu hari untuk 261 hari bekerja, ia akan menyebabkan kehilangan nilai sebanyak 8 bilion. Yang ketiga adalah juga sebab pengurusan ladang yang tidak efisien.
hasil buah sawit yang rendah akibat pengurusan ladang yang tidak efisien, iaitu hampir 27% daripada jumlah 5.7 hektar 5.7 juta hektar kelapa sawit ini diuruskan oleh pekebun-pekebun kecil, iaitu berjumlah hampir 447,000. Jadi secara kasarnya, kebanyakan daripada pekebun-pekebun kecil ini mengeluarkan buah yang agak kurang jika dibandingkan dengan estet-estet yang besar. Rata-rata mereka ini menguruskan ladang sawit kecil purata hanya 4 hektar. Kita ada dua kategori of pekebun kecil. Yang pertama adalah independen, 214,000 pekebun kecil yang melibatkan 822,000 hektar. Yang kedua adalah organized smallholders atau pekebun kecil yang melibatkan 233,000 peserta dan melibatkan 674,000 hektar. Soalan seterusnya ialah Menteri, minta pasal salah mencela. pasal salah ada jawapan ni, saya nak jawab. Ya. Boleh jawab nanti ya? Boleh? Sebab saya dengar tadi melibatkan 8 bilion ni sangat besar. Ya, boleh. Dan juga kita anggarkan juga lebih daripada itu. Okey, terima kasih. Menteri. Terima kasih. Betul. Kalau kita ambil, saya kira 40,000 pekerja yang untuk buat harvesting ni. Kalau satu hari dia boleh harvest 1 tan tambahan, berdasarkan 261 hari, kalau kita calculate average OER lebih kurang dalam 19%, dia boleh menyebabkan, kalau bergantung kepada harga jualan sawit hari ini, CPO kita, dia melibatkan lebih kurang 8 bilion. Dan figure ini akan naik tinggi sekiranya harga CPO kita meningkat, dia juga akan meningkat lebih tinggi. Saya akan jawab soalan pasal salah itu dari segi macam mana mengatasinya. Okey, kemudian pengeluaran dan kos penanaman semula sawit yang tinggi oleh Yang Berhormat Tangga Batu juga, Datuk Yang Di-Ketua, Tangga Batu juga telah membangkitkan persoalan mengenai kos pengeluaran dan kos penanaman semula sawit yang tinggi. Purata kos penanaman sawit adalah sekitar, pada hari ini adalah 16,500 on average. Seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2024 baru ini, kerajaan telah memperuntukkan 100 juta bagi skim insentif pembiayaan tanaman semula kelapa sawit. Yang ini 100 juta ini hanya cukup untuk 5,900 hektar. Sedangkan kita mempunyai hampir 60 ke 70 ribu hektar yang sepatutnya kita dah mula untuk menanam semula. Tapi oleh kerana tidak ada cukup peruntukan, maka kita hanya boleh buat 5,900. Kemudian kos penghasilan minyak sawit mentah. Purata kos penghasilan minyak sawit mentah CPO ini dianggarkan lebih kurang dalam 2,800 per tan, metrik tan CPO. Ada sebahagian daripada peserta-peserta juga kos mereka meningkat hingga 3,000 tan, bergantung kepada efisiensi setiap daripada penggiat ataupun peserta-peserta yang menanam kelapa sawit ini. Soalan seterusnya ialah Yang Berhormat Pak Air Besar bertanyakan penerokaan destinasi baru untuk mengeksport produk agri-komoditi ini. Saya pada tahun 2000, untuk pengetahuan Yang Berhormat, pada tahun 2023, destinasi ekspor utama Malaysia ini adalah India, China dan Kesatuan Eropah yang melibatkan 27 negara, United Kingdom, Afrika melibatkan 48 negara, Turki dan juga Mesir. Kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan pasaran minyak kelapa sawit kita kepada negara-negara ini dan meningkatkan dan menjadi pilihan untuk membeli minyak sawit kita daripada negara-negara pengeluar yang lain. Seterusnya, pasal
Pasir Salak ada mengatakan bahawa pasal harvester. Ya. Jadi harvester ini adalah merupakan satu profession yang sangat penting dalam industri kelapa sawit. Kalau kita ada pokok kelapa sawit yang kita takbir yang baik, tetapi kalau kita tidak ada harvester, dia akan menyebabkan buah-buah ini tidak dapat dituai. Jadi untuk pengetahuan yang berhormat, kita melihat bahawa kerja harvester ini banyak dikendalikan oleh pekerja asing. Kerana bila kita panggil harvester ni, dia ada 7 benda dia kena buat. Satu, dia kena pandai menilai buah mana yang nak tuai, dah masak ke belum. Kemudian dia kena potong pelepah. Kemudian dia kena potong buah tersebut. Kemudian meletakkan buah sawit tu dah jatuh ke bawah, angkat, kena masuk ke dalam lori. Kemudian mengutip loose fruits, masuk dalam lori. Kemudian nak pindahkan buah-buah ini ke tepi jalan untuk diangkat ke kilang-kilang. Jadi kerja-kerja ini adalah kerja-kerja yang memang kita panggil 7 in 1 lah. Apa yang kita buat hari ini oleh kerana kita kekurangan harvester. Jadi dia adalah merupakan specialized job. Jadi kita cuba untuk menarik minat kita punya rakyat, terutama golongan-golongan muda ni, untuk melihat harvester ini sebagai satu profession yang sangat unik dan memerlukan kepakaran. Dan kalau kita boleh latih mereka ini untuk menjadi harvester pada masa akan datang. Jadi kementerian telah memulakan kursus untuk menoreh ataupun menjadi harvester, atau kita panggil specialized harvester ini. Kita identify 60 peserta yang kita akan masukkan di dalam TVET, dan kemudian kita akan hantar ke ladang-ladang untuk mengajar mereka macam mana nak harvest. Tetapi kerja mereka ini kita nak limit untuk 3 je. Iaitu untuk melihat buah yang masak, untuk bagaimana nak potong pelepah, dan macam mana nak potong buah tu untuk jatuh. Yang the balance 3-4 ni kita nak suruh foreign workers buat. Because ini kita boleh gunakan foreign workers, dan juga kita boleh gunakan mechanization. Banyak benda-benda yang mechanized ni kita boleh buat untuk buat itu. Tapi yang the first 3 ini dia memerlukan banyak kita punya pengalaman dan juga training yang betul, dan kita telah cuba menggunakan pilot project untuk 60 pelajar-pelajar ini masuk dalam kita punya TVET. Kemudian saya nak masuk ke industri getah. Ada juga soalan yang dibangkitkan oleh Wabi Tenom dan Wabi Padang Terap. Datuk Yang di-Pertua, Wabi Tenom dan Padang Terap telah membangkitkan isu pemangkasaan industri getah negara. Untuk memperkasakan industri getah tempatan, kita perlu meningkatkan pengeluaran getah asli. Daripada 1.1 juta hektar keluasan tanaman getah Malaysia, ataupun 93% terdiri daripada pekebun kecil, dan 7% estate adalah datang daripada proper estate. I mean, the big skala besar 7%, 93% terdiri daripada pekebun kecil. Pada tahun 2023, Malaysia menghasilkan hanya 348,000 tan metrik getah asli. Pada tahun 2022, kita menghasilkan 377,000 metrik tan. Kita mengimport, negara mengimport 1.16 juta metrik tan pada tahun 2022, dan mengimport 5.7 bilion pada tahun 2007. Kita mengimport 5.7 juta bilion pada tahun 2023, dan pada 2022 kita mengimport 7.2 bilion getah. Kita juga ambil maklum terdapat 420,000 hektar tanaman getah yang sudah matang tetapi tidak ditoreh, berpunca daripada kekurangan penoreh dan juga harga getah yang rendah. 420,000 metrik tan ini, kalau kita boleh toreh semuanya, kita akan dapat mengurangkan import getah daripada 1 juta 420,000 hektar ya Bu Menteri. 420,000 hektar, kita boleh dapat kurangkan import kita daripada 1 juta turun sebanyak 630
metrik tan. Pihak kementerian sedang meneliti bagaimana kita nak melihat isu ini, ialah kita cuba untuk mengeluarkan satu model baru, iaitu macam mana kita nak buat consolidation supaya kita dapat satukan small holder ni dalam satu entiti yang mempunyai tiap-tiap kawasan kita ada lebih kurang 1,000 hektar. Jadi dengan adanya pengumpulan small holder yang hanya ada 3 hektar dan 4 hektar ni, kita kumpulkan sekali, dan akan lebih banyak lagi syarikat-syarikat yang besar-besar ini dia berminat untuk melihat ini, dan akhirnya kita dapat menyelesaikan isu tidak ditoreh 420,000 hektar. Syarikat-syarikat besar ni kalau dia ada dapat saiz yang besar, dia juga terlibat dalam midstream dan juga downstream. Dia tidak kira berapa banyak harga di pasaran, tetapi yang diperlukan adalah getah yang dapat dikeluarkan untuk disupply kepada Menteri, midstream dan minta downstream. tanggapan sikit. Baik, saya setuju dengan pandangan Menteri itu, saya rasa bagus. Cuma kalau kita bercakap soal big player dalam industri getah ni macam Sam Dabi, Kuala Lumpur, Kepong dan sebagainya, mereka sekarang telah trim down daripada getah, mereka berubah kepada kelapa sawit. Dan saya baru ni bertemu dengan kawan daripada KLK, bahkan dia punya kilang latex concentrate di Tanjung Malim pun mereka nak tutup. Jadi macam mana mereka nak bantu pekebun kecil? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya maksud saya tu big player ni adalah big player yang terlibat secara midstream dan downstream. Sebab mereka ni midstream dan downstream ini mereka import 1 tahun 1 juta metrik tan. Tetapi kalau kita boleh bawa mereka ke upstream, sebab upstream ni banyak dikendalikan 93% oleh smallholders. Jadi kalau kita bawa mereka ini melihat bagaimana dia takbir 93% punya production ini daripada smallholder kita ni. Jadi dia terlibat secara langsung. Jadi regardless of price getah kita ini, dia akan bayar dengan bayaran yang tetap supaya getah itu akan masuk dalam dia punya midstream dan juga downstream. Mereka perlukan getah itu, kalau tidak kilang tak boleh beroperasi. Jadi kita deal dengan orang yang buat midstream, focus only midstream dan downstream. Upstream ni mereka tidak boleh terlibat kerana kita punya negara ni dulu waktu kita menjadi pengeluar getah yang terbesar, kita lebih kepada smallholder driven. Whereas kalau kita tengok kelapa sawit, kita lebih kepada yang berskala besar. 73% daripada 5.7 juta ladang kelapa sawit dikendalikan oleh player yang besar-besar, 73%. Sedangkan getah 93% dikendalikan oleh pekebun kecil. Jadi kalau kita tengok isu ni, pekebun kecil dia kalau tengok harga getah murah, dia tak pergi toreh lah. Dia simpanlah dia punya susu getah kat pokok. Tetapi kelapa sawit lain. Kelapa sawit ni buah masak you kena toreh. Kalau tak toreh dah tak boleh pakai. Sebab tu kalau kita boleh bawa midstream dan upstream ni bersama-sama terlibat mengendalikan upstream ni, jadi dia akan kurangkan import getah yang diambil daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada Ivory Coast. Dia boleh gunakan 420,000 hektar ini. Saya punya calculation, kalau dapat 1.5 tan, dia boleh menghasilkan 630,000 metrik tan. Jadi sudah tentu kita akan kurangkan import kita. Okey, Menteri, terima kasih. Tan Sri Speaker. Jadi Temerloh ada mengemukakan permasalahan berkaitan dengan getah yang tak bertoreh. Itu di bawah ASPA, di Rompin, yang agak luas. Jadi kami melihat bahawa isu utamanya adalah tak ada tenaga. Terutamanya bila melebut tidak ada tenaga, ini sudah tentu berkaitan dengan nilai harga getah yang sangat rendah. Jadi apakah usaha-usaha yang dilakukan supaya perkara ini dapat diatasi, terutamanya kita kata melibatkan orang muda untuk sama-sama menjadi penoreh getah yang bertenaga dan mendapat pendapatan yang lumayan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Macam saya sebut tadi, 420,000 hektar ni penumpuan banyak di Kelantan, Kedah, Pahang. Jadi inilah target kita. Kita nak kalau boleh bawa private sector datang menjadi the buyer for anything yang kita produce, apa yang kita toreh ini keluar saja bayar regardless of the price. Sebab mereka ni mendapat pendapatan tetap. Kita nak suruh
mereka dapat pendapatan tetap. Di mana dia menoreh itu sebagai kerja. Dia bukan kira pasal harga. Sebab harga ni dipikir oleh pemain-pemain industri. Sebab kalau tak ada getah ni, pemain industri ni masih mengimport. Jadi kalau harga getah dunia, katakan RM5 atau RM7 1 kilo. Di Vietnam dengan di Thailand pun sama juga. Dia isu dia tak menoreh. Dia tak menoreh kerana bila rendah dia tak toreh, bila tinggi baru dia toreh. Jadi kita nak menyelesaikan isu ni sebab bila tak ada getah, mereka akan import. Tapi kalau getah tu consistently ada dalam negara kita, maka kita akan dapat mengurangkan import. Jadi nak jawab pertanyaan yang berhormat tadi ialah kita cuba nak consolidate supaya pemain-pemain industri ni dia akan lebih suka tengok kalau saiz dia besar. Contoh kalau dia pemain midstream, dia mendapat 10,000 hektar, dia akan ambil dia sebagai macam kontrak dengan dia. Ataupun 15,000 hektar, 20,000 hektar. That's yang kita nak cuba usahakan. Tapi isu ni is not easy sebab setiap pekebun kecil ni dia ada tanah dia 3 hektar, 4 hektar. Dia pun takut tanah dia hilang. Tapi this is where kementerian akan cuba koordinate supaya tidak ada berlaku sebarang penipuan, dia cuma nak getah saja. Right. Kemudian Menteri, saya sedikit Menteri, satu. Saya kalau kita lihat tadi masalah kurang tenaga. Adakah insentif-insentif yang disediakan oleh kementerian untuk menarik terutamanya golongan muda ni, satu tak ada kerja, kemudian mereka kadang-kadang terpaksa mengambil upah daripada bukan kebun dia kena ambil upah. Mungkin itu juga kena ambil perhatian sebab mereka minat sebab tak ada kerja lain. Tapi di sebalik itu upah yang dapat tu bagi dua. Kan dia dapat harga getah jual kena bagi dua dengan tuan. Satu, yang kedua, saya melihat betapa pentingnya diberikan insentif contohnya tapak rumah untuk mereka fokus kepada kebun yang diusahakan. Okey, terima kasih. Yang Muhammad, saya setuju. Cuma kalau kita dapat buat macam ladang-ladang kelapa sawit yang dikendalikan oleh syarikat-syarikat besar ni, selalunya dia akan sediakan rumah yang elok, tempat tinggal yang selesa. Tapi kalau kita ada 3 hektar saja, dia susah nak buat. Sebab tu saya cakap kalau kita boleh consolidate pekebun-pekebun kecil ni yang memang dah tak toreh dah, dia langsung tak dapat apa. Jadi kalau kita boleh bawa pemain-pemain ni datang jumpa mereka ni, satukan mereka, jadi dia akan dapat juga hasilnya. Kalau dia tidak ada orang nak menoreh, syarikat-syarikat ini akan bawa penoreh-penoreh dan digaji penoreh ini macam mana kita gajikan pekebun-pekebun kelapa sawit ini, maka mereka akan dapat hasil keluar daripadanya dan daripada situ baru boleh kita kurangkan kita punya import. Dan ini kita akan galakkan kepada anak-anak muda, kalau yang tak suka dapat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kita boleh bawa dia sebagai pekerja tetap dalam ladang getah yang sentiasa hari-hari boleh turun. Melainkan kalau hujan jelah. Okey. So saya nak masuk Yang Mohd Menteri sikit. Daripada penjelasan Yang Mohd Menteri tadi, saya tertarik. Jelas isu besar dalam kedua-dua ini adalah berkaitan dengan tenaga buruh untuk harvest, sama ada getah ataupun sawit. Dan kita belajar daripada COVID seperti mana yang Mohd Menteri sebut bahawa kita bergantung kepada pekerja-pekerja asing. Apakah kementerian ada data untuk lihat setakat mana penggunaan mekanisasi selepas COVID ataupun dia sama je sebelum COVID dengan selepas COVID semua orang guna kaedah yang sama? Dan apakah pendekatan kerajaan ke arah ini bagi memastikan supaya perkara kita sebut tentang tenaga kerja tadi kita dapat atasi dengan teknologi? Terima kasih Menteri. Tanggapan batu sikit Menteri. Menteri. Baik, sebenarnya kalau daripada perkiraan kita 420,000 hektar getah yang tak betul ini, biasa kalau kelapa sawit ni ratio harvester dia 1:15. Kalau dengan mechanization dia akan bagi 1:25-30. Tapi untuk getah ni pun dia macam penuai sawit sebab dia skill worker. Dia tak boleh lukakan pokok dan sebagainya. Dan kalau mengikut perhitungan saya 1:4 hektar, mana negara memerlukan lebih kurang 105,000 skill workers yang terpaksa buat kerja tapping lah. Cuma saya nak tahu apakah teknologi yang dulu pernah dikeluarkan oleh LGM, RI dulu, dia tapping knife dan sebagainya. Bagaimana benda ni sebenarnya boleh kita implementasikan sekarang, sebab dari sisi komersial saya tidak lihat benda ni dikomersialkan. Sekian, terima kasih. saya answer dulu Wabi Putrajaya. Dia kalau kita tengok ladang kelapa sawit kita sekarang, dia punya standard measurement of workers ni, every
8 hektar satu pekerja. Kalau kita ada 1,000 hektar, kita ada 125 pekerja. Daripada 125 pekerja ni, 50% harvester. Yang lagi 50% tu general workers. Jadi mechanization sebenarnya dah tolong kita banyak buat perkara-perkara yang tidak menyebabkan harvesting. Yang bawah ni kerja-kerja kutip-kutip ni semua banyak mechanization has been done. Sebab tu sebahagian daripada ladang dia tidak pakai lagi 8/1. 8 hektar satu. Sekarang some of the ladang 12/1. Ada yang ladang bagus lagi 10, 12, 13 ada satu. Sebab mechanization dah tolong mengurangkan foreign workers ni. Tetapi harvester ni dia masih tak boleh lagi. Macam-macam cara dia orang cuba buat mechanization, buat robot nak naik. By the time naik cuba ambil lebih masa, ambil 20 minit. Kalau buat skill punya harvester dia dah sampai 10, 15 pokok. Jadi yang ini kita masih melihat. Jadi untuk menjawab soalan Yang Berhormat Putrajaya, sekiranya datang balik lagi kita ada pandemik, orang tu balik dah siapa nak harvest? This why kita kena plan sekarang ni, iaitu bagaimana kita nak galakkan tenaga-tenaga muda kita yang masuk dalam TVET ni. Kita kena bagi dia take pride sikit bahawa harvester ni is a specialized job. That part. Jadi kita tak boleh panggil dia pekerja ladang. Kita kena cakap dia specialized harvester. Tapi dia buat kerja tu 3. Tengok, buang yang masak, petik, buang fawn, buang dia punya tandan, potong dia punya jatuh, dan the rest pekerja boleh buat. Yang itu mechanization will come to play. Saya nak jawab soal pasal getah. Getah pula, dia lebih kurang, kalau you ada 4.5 hektar, you perlukan lebih kurang dalam the ideal situation is you kena ada 4.5 hektar untuk satu workers. Maknanya dia boleh toleh 3 hari, lepas tu patah balik. Dia boleh buat macam tu. Sebab tu kalau kita cuma ada 3 hektar, sebab tu dia tak ada economic scale. Tapi kalau kita boleh consolidate ni 10,000 hektar, kemudian kita panggil anak-anak muda ni harvest, pay them a fixed salary, and then the midstream and downstream will take this product, then kita make sure kita control import. The government will control import. Sekarang government tak boleh control import. Kalau kita control import, kilang akan tutup sebab tak ada feedstock. Natural rubber tak ada. Jadi kita nak kena manage benda ni ialah supaya jangan biarkan 420,000 ni hektar ini dia terbiar macam itu saja, dan banyak daripada pekebun kecil kita ni semua dah berumur, dan kemungkinan mereka juga tak hanya keluar apabila betul-betul harga tu tinggi, ataupun dia berkongsi dengan pekerja-pekerja asing datang secara bukan pekerja tetap untuk toreh dan share pulangan daripada hasil. Itu pun bergantung kepada penjualan harga getah pada ketika tersebut. Jadi pandangan saya ialah kalau kita boleh consolidate ini, tapi dia mengambil masa. Sebab pertama nak kena bincang soal tanah, nak meyakinkan tuan tanah, kemudian kita nak bawa investor yang terlibat dalam midstream dan downstream to participate dalam kita punya strategi ini. Okey, saya juga nak menyentuh Yang Berhormat Tangga Batu ada sebut pasal gas stimulant. Ya. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, gas stimulant ni dalam meningkatkan hasil getah ni still, bagi saya still questionable lah. Kita tak boleh ambil ni secara mudah kerana kita perlu melakukan banyak kajian. Jadi kalau setakat proof of concept saja, 1-2 boleh lah. Tapi kalau kita nak kena buat skala besar, paling tidak pun kita akan apply 1,000 hektar. 1,000 hektar baru kita dapat tengok. Dan kemudian kita kena ada 2. Satu yang muda kalau kita pakai stimulan, yang pokok yang tua pakai stimulan. Apa beza dia? This one take a long process. Kalau kita terus pergi apply ni, kita tak tahu apa kesan dia. Masa panjang kita nak tengok. Kalau kita pakai pada pokok yang muda, end up mungkin 5-6 tahun saja pokok tu boleh tahan. Kalau kita pakai pokok yang tua, betul ke pokok yang tua tu boleh menghasilkan susu getah yang lebih bagus atau lebih baik? Itu semua banyak nak kena buat ni. Sebab tu saya tak bagi komitmen, atau Kementerian LGN tak bagi komitmen dari segi teknologi gas stimulan ini.
Dan akhir sekali, itu saya dah jawab tadi. Pengulangan. Satu lagi boleh? Tuan Menteri. Boleh. Kita menyatakan tentang permasalahan tadi. Ada tak kerajaan atau kementerian bercadang untuk memberikan subsidi harga yang lebih baik, RM5 1 kilo? Macam mana kita lihat respon daripada penori-penori getah ni? Terima kasih. Tang batu sikit, Menteri. Saya timbulkan soal gas stimulan ni sebab dalam pembentangan bajet oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun, dia menyebut, dia kata bahawa kita punya teknologi baru tentang gas stimulan. Tapi pengalaman saya lama dalam industri getah dan sawit, saya pernah guna ni hampir 15 tahun dululah. Kemudian kita stop. Jadi sebab tu mungkin ada teknologi baru mungkin yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun, tu yang saya tanya tu. Terima kasih. Tapi memang ada orang datang buat cadangan kepada LGM. Dan kita sedang tengok. Tapi sekarang ni kita punya test tu kepada pokok-pokok muda. Jadi pokok muda je sapu stimulan tu nampak keluar lah. Tapi mungkin dia keluar tu kerana dia pokok muda. Kalau yang tua ni tak tahu lagi. So I think kita nak tengok dari skala besar. Kalau pengalaman saya dulu, kita selalu kan gunakan Etapon dalam untuk panel B, panel C dan panel D lah, mana renewable bulbs lah. Tapi mungkin itu saya tanya, mungkin ada teknologi baru kita boleh gunakan untuk pokok muda sehingga kita punya Yang Amat Berhormat Tan Bun bagi tahu dalam pembentangan bajet bahawa kita ada satu teknologi baru, gas stimulan. Terima kasih. So Yang Berhormat Tan Bun sebut tu sebab kita ada buat allocation 10 million untuk buat benda ni. Tapi kita taklah spend pasal kita nak tengok, make sure kalau dengar cakap supplier ni, kalau boleh besok dia nak suruh kita order. Jadi kita pastikan bahawa stimulan ni betul-betul efektif dan kita puas hati dan baru kita boleh apply. Yang pasal insentif getah ni, memang kita ada insentif getah. Sebab sekarang ni kita price RM3. Anything below the RM3, kalau kata harga RM2.75, kita akan subsidize 25 sen. Anything more than RM3, kita tak subsidize. Itu dari segi kalau you buat kat plum lah. Tapi kalau you buat latex, apa saja kuantiti you keluar, dia bagi $1. Boleh tambah sikit demi kebaikan industri raba kita lah. Baik, saya banyak kali pergi ke Sabah. Kali ini saya berjalan sampai ke Ranau dan sebagainya. Saya dapati bahawa kalau kita lihat statistik di Sabah, ada lebih kurang 190,000 hektar raba kalau tak salah saya, dan dikawal oleh LGRS. Cuma daripada pemerhatian saya lah, bila saya travel daripada Kota Kinabalu, Ranau dan sebagainya, saya dapati kebanyakan pokok-pokok getah ni, saya kata it's not a clonal material. Dia mungkin seedling lah. Dia kalau boleh kementerian dapat lihat balik supaya seedling ni kita ganti dengan clonal. Sebab clonal melalui research, dia punya hasil dia lebih bagus dan sebagainya. Jadi supaya kita boleh bantu industri getah di Sabah. Baik, yang kedua, saya melihat di Sabah ada tabung haji plantation. Mereka punya 40,000 hektar yang tanam dengan raba. Mereka tak boleh buat apa-apa sebab tak ada pekerja dan tak ada industri downstream dekat Sabah yang boleh mendukung untuk mereka operatekan 40,000 hektar ni, sama ada nak mengeluarkan latex dan sebagainya lah. Ini pandangan sajalah. Terima kasih. Terima kasih. Muhammad, kita ambil maklum pandangan tersebut dan kita akan maklumkan kepada LGM untuk melihat benda ini secara serius. Dan akhir sekali, Yang Berhormat Yang di-Pertua, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pembahas-pembahas dalam membincangkan soal isu komuniti negara ini, dan sebagai kementerian yang bertanggungjawab terhadap sektor agri komuniti negara, KPK committed dalam melaksanakan reformasi dasar bagi memastikan kemampanan jangka panjang sektor agri komoditi dan mengangkat darjat ekonomi rakyat, terutamanya pekebun kecil yang merupakan nadi penghasilan produk komoditi negara, agar sumber kekayaan negara dapat diimbangi secara saksama. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri Perdagangan